Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan yang bertajuk Isu Penceraian di Terengganu pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan iaitu saya, Tifari, Siti Aisyah, Nur Masyita, Nur Ain Natasha dan Nur Anis. Secara umumnya, perkahwinan merupakan ikatan yang rasmi dilakukan antara lelaki dan perempuan bagi pembentukan keluarga sebagai unit asas atau tunjang sesebuah masyarakat. Namun, pada akhir-akhir ini, kita selalu dengar isu berkaitan perceraian sering diperkatakan oleh rakyat di Malaysia yang berlaku kepada artis popular atau rakyat biasa. Dari segi istilah, penceraian ini memberi erti kepada keruntuhan hubungan perkahwinan dan terputusnya ikatan antara suami dan isteri dengan bersebat. Secara logiknya, ia terjadi disebabkan konflik yang timbul tanpa ada kesudahan. Ini merupakan objektif dalam kajian kami. Yang pertama ialah untuk mengkaji faktor-faktor isu penceraian di Terengganu. Yang kedua ialah mengenal pasti implikasi-implikasi penceraian kepada isu kependudukan di Terengganu. Dan yang ketiga ialah untuk menghurai langkah-langkah mitigasi atau pembentukan dasar yang sesuai untuk mengurangkan isu penceraian di Terengganu. Literatur. Menurut Nurul Hasnah, pada tahun 2017, beliau telah menjelaskan isu berkaitan dengan pembubaran perkahwinan akibat keganasan seksual. Faktor yang menyebabkan perceraian ini ialah disebabkan oleh kezaliman dalam hubungan suami isteri serta suami memaksa isteri untuk hidup secara lucah. Perkara ini dapat dibuktikan di mana di negeri Selangor, kes perceraian meningkat bagi tahun 2012 berbanding sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh seks ganas suami. Oleh itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Damansara Utama iaitu Yeong Bin Ying telah melaksanakan satu video kempen iaitu Rape is Right, No Excuse, di mana kempen ini menyentuh hak memaksa isteri bersetubuh juga dikira sebagai rogo. Berdasarkan kajian yang dibuat oleh Rogaya Aston Muhammad, Elmi Baharudin, Norazin Razali dan Ashikin Jaafar pada tahun 2021, mereka menjelaskan tentang isu punca perceraian pasangan dewasa Islam. Punca utama perceraian ini ialah disebabkan oleh wujudnya orang ketiga serta kurang penghayatan dalam ilmu agama. Kesan daripada kurangnya pegangan agama yang lemah menyebabkan pelbagai masalah rumah tangga yang timbul. Yang datangnya daripada suami. Kebiasaannya yang datang daripada para suami seperti suami tidak melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya dan selalu mengabaikan nafkah dan juga melakukan pederaan serta curang. Isu perceraian bukanlah sesuatu yang baru. Malah, kajian ini sudah banyak dikaji sehingga ke peringkat antarabangsa. Namun, kajian berkaitan isu ini masih lagi ramai yang tidak peka dan ambil peduli. Kajian ini hanyalah berfokus kepada punca dan kesan isu perceraian di negeri-negeri tertentu sahaja. Kami ingin memperluaskan lagi pengetahuan dengan mengkaji isu perceraian di Terengganu. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan sedikit maklumat daripada warga Terengganu serta memberi pendedahan kepada pelajar UMT. Harapan kami, kajian ini dapat membantu penyelidik lain berkaitan isu ini. Seterusnya, saya akan membincangkan di bahagian metodologi kajian. Kajian ini adalah berkaitan isu perceraian di negeri Terengganu. Hari itu, kumpulan kami telah menggunakan kaedah gabungan iaitu kajian reka bentuk campuran iaitu gabungan merujuk kepada satu kaedah yang menggabungkan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dalam kajian menunjukkan bahawa pengkaji menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Antara sebab utama mengapa pengkaji menggunakan reka bentuk campuran ini kerana pengkaji menggunakan kaedah campuran ini kerana untuk menghasilkan penyelidikan data yang sangat kukuh untuk memahami fenomena kajian dengan sebaik yang mungkin. Antara kaedah kualitatif yang digunakan oleh pengkaji iaitu menggunakan kaedah temu bual bersama dengan pegawai Jabatan Pendaftaran Negara di Wisma Persekutuan Negeri Terengganu. Manakala kaedah kuantitatif iaitu pengkaji juga mengagikan borang soalan selidik melalui iktidal terseliat di mana seramai 50 orang responden di negeri Terengganu secara rawat telah mengisi beberapa soalan yang telah dinyatakan oleh pengkaji. Terdapat beberapa jenis responden yang telah mengisi, antaranya adalah pelajar, suami isteri yang telah berkahwin dan ada juga suami isteri yang telah berlakunya perceraian.
Akhir sekali, pengkaji juga telah melakukan secara pemerhatian berdasarkan tajuk yang dipilih oleh pengkaji, iaitu pengkaji juga telah membuat pemerhatian terlebih dahulu berkaitan dengan isu perceraian di negeri Terengganu melalui media sosial. Bahagian seterusnya ialah perbincangan. Bahagian A, jantina, iaitu lelaki sebanyak 32%, perempuan sebanyak 68%. Seterusnya ialah kategori umur, iaitu dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama ialah 21 tahun hingga 30 tahun, iaitu mencatatkan 48%. Dan yang kedua ialah 31 hingga 40 tahun, yang mencatatkan 20%. Yang ketiga ialah 41 tahun hingga 50 tahun, yang mencatatkan 32%. Kategori yang seterusnya ialah bangsa, iaitu dibahagi kepada 4. Yang pertama ialah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Di Terengganu mendapati bahawa majoriti bangsa ialah Melayu, iaitu 100%. Bahagian B, persepsi penduduk yang berkeluarga terhadap faktor penceraian di Terengganu. Terdapat 5 faktor, iaitu faktor keganasan rumah tangga, faktor campur tangan mentua, faktor kecurangan, faktor kewangan dan faktor ketagihan dadah. Berdasarkan kajian tinjauan kami mendapati bahawa faktor keganasan rumah tangga bukanlah faktor utama penceraian di Terengganu, iaitu berdasarkan graf ini terdapat juga persepsi penduduk yang tidak pasti dengan faktor ini. Selain itu, menurut kajian temubual bersama Tuan Anwar, iaitu penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Wisma Persekutuan Terengganu, beliau menyatakan bahawa faktor utama adalah faktor kecurangan, iaitu mencatat 174 kes pasangan yang bercerai pada tahun 2021. Hal ini berpunca daripada teknologi yang canggih seperti telefon bimbit yang boleh mengakseskan aplikasi media sosial yang membolehkan mereka ini berkomunikasi dan mesej melalui talian. Seterusnya ialah bahagian C, persepsi penduduk yang berkeluarga terhadap implikasi penceraian kepada isu kependudukan di Terengganu. Terdapat 5 implikasi, iaitu menjejaskan emosi, anak kurang kasih sayang, menambah beban kewangan, menjejaskan ekonomi negara dan menjejaskan pendidikan anak. Secara keseluruhannya, implikasi yang mendapat persetujuan yang tinggi daripada persepsi penduduk ialah anak kurang kasih sayang, iaitu seramai 49 orang daripada 50 orang. Hal ini kerana ibu bapa bercerai mestilah mereka berpisah, maka anak-anak hanya mendapat kasih sayang sepenuhnya sama ada daripada ibu atau bapa sahaja. Kesannya menyebabkan anak-anak berasa sedih dan murung kerana tidak mendapat kasih sayang dan sokongan daripada ibu bapa sepenuhnya. Cadangan penyelesaian bagi mengurangkan isu perceraian yang berlaku pertama sekali ialah dengan merujuk kaunselor atau pakar perunding rumah tangga, di mana mereka ini mempunyai pengalaman dan kemahiran yang khusus dalam bidang perkahwinan. Maka pasangan suami isteri boleh meminta pandangan dan berbincang dengan baik mengenai isu atau permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga. Tambahan lagi, pasangan suami isteri juga boleh meminta nasihat dan jalan penyelesaian bagi pihak kaunselor. Dan kaunselor juga bertanggungjawab untuk menjelaskan dan memperingati tentang peranan suami dan isteri. Dasar yang boleh dicadangkan ialah dasar keluarga Malaysia. Dasar tersebut dapat membantu pasangan untuk memahami dengan lebih lagi tentang kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Cadangan kedua ialah untuk meningkatkan penghayatan agama, di mana kita tahu dengan adanya agama dapat membentuk kepribadian dan tingkah laku yang baik. Tambah lagi, agama akan menjadikan seseorang itu lebih baik dan mampu berfikir secara waras sebelum bertindak mengambil keputusan di luar jangkaan. Antara cadangan dasar yang boleh dilaksanakan ialah dasar agama Islam, iaitu dapat meningkatkan penghayatan agama seseorang. Akhir sekali, meningkatkan kualiti kursus asas perkahwinan, di mana pasangan suami isteri diwajibkan mendalami ilmu perkahwinan sebaiknya dan mempunyai pemahaman yang kukuh berkenaan perkahwinan, bukan hanya sekadar mengambil kursus semata-mata. Cadangan dasar yang boleh dilakukan ialah dasar rumah tangga, iaitu dengan dasar tersebut sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran kepada pasangan untuk lebih peka dengan perkahwinan yang mereka bina. Apa yang kita dapat simpulkan, isu penceraian di Terengganu ini menunjukkan kadar yang tidak begitu serius melalui maklumat-maklumat yang diperolehi. Kajian yang dilakukan ini telah menunjukkan bahawa banyak faktor yang menyebabkan ianya terjadi. Namun, ada salah satu faktor yang paling popular terjadi terhadap kes penceraian pada masa kini, iaitu
faktor kecurangan antara pasangan tersebut. Jadi ia mendatangkan kesan yang negatif kepada isu kependudukan di Terengganu sekiranya tidak diatasi dengan segera. Biasanya memberi kesan kepada anak-anak, emosi, masalah sosial dan sebagainya. Oleh itu, pentingnya untuk kita ni mencegah daripada berlakunya perceraian ini supaya dapat meningkatkan indeks kesejahteraan keluarga. Sekian, terima kasih.